Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau semalam saya berbicara berkenaan dengan akhlak salafus salih, maka pada malam ini kita akan berkongsi satu perbincangan mengenai salafus salih dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau semalam kita berbicara bagaimana kita ingin berkenalan ataupun mengetahui akhlak pribadi syakhsiyah, sifat-sifat baik yang dimiliki, yang sewajarnya dimiliki oleh golongan yang menjadikan salafus salih sebagai contoh. Dan kenapa kita memilih salafus salih? Kerana mereka mendapat tarbiyah secara langsung, didikan secara langsung daripada Nabi, daripada para sahabat, para tabi'in. Maka kita pada malam ini ingin melihat sama ada ibadah yang kita lakukan itu bentuknya, tata caranya bagaimana apabila kita membuat perbandingan dengan salafus salih. Sidang hadirin mukminin, apabila kita melihat bentuk-bentuk ibadah ini, maka saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk melihat bagaimana kita dapati fokus ataupun perhatian yang diberikan oleh para salafus salih dalam isu pengabdian kita, bentuk ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka titik beratkan, apa yang mereka ambil peduli, supaya penekanan yang mereka berikan itu juga kita juga memberikan penekanan yang sama. Kita tidak mahu terlepas pandang ataupun overlook apa yang seharusnya menjadi keutamaan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang hadirin mukminin, jikalau kita melihat kepada perkara seperti ini, maka kita dapati bahawa ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Antaranya ialah dalam beberapa lingkungan. Antara nombor satunya ialah fokus mereka dalam soal beribadat. Yang kedua, bagaimana mereka memberikan keseimbangan dalam mereka beribadah. Yang ketiganya, apakah kesilapan ataupun kesesatan ataupun penyimpangan yang sering berlaku, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tertentu. Dan juga yang keempat, bagaimana perangkap syaitan ataupun iblis yang sering melanda dalam soal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertamanya, sidang hadirin mukminin, jikalau semalam saya menakalkan pandangan Imam Ibn Kathir,
maka pada malam ini juga saya ingin menakalkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam soal beribadah kepada Allah Ta'ala. Antara yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, tuan-tuan sekalian, dia menyebut bahawa antara yang menjadi tulang belakang kepada ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah keikhlasan kita kepada Allah. Itu nombor satu, dia kata. Nombor satu, keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, lepas daripada keikhlasan, dia kata mutaba'ah. Bagaimana kita ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala, "Faman kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih." Sesiapa ataupun barang siapa yang mengharapkan yarju liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhan dia. Siapa-siapa di kalangan kita yang memang ternanti-nanti, dia menunggu-nunggu saat pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amalan salih, hendaklah dia buat amalan salih, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Baik, itu apa yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Maka Imam Ibn Katsir, bila dia sebut ayat ni, tuan-tuan, dia ulas macam mana? Macam mana komentar yang diberikan oleh Imam Ibn Katsir? Dia kata, orang yang mengharapkan pertemuan Allah Ta'ala ni, macam mana keadaan dia? Iaitu orang yang mengharapkan pahala daripada Allah. Kita buat satu-satu benda ni, tuan-tuan, bila kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, maka nombor satu yang Imam Ibn Katsir letak kat depan ialah orang yang mengharapkan pahala daripada Allah. Contoh kita malam ni, kita kalau kita nak ikut pahala 1 ataupun pahala 25 ataupun 27, tak? Pasal apa kita datang malam ni? Tuan-tuan datang malam ni sebab on the way nak pergi beli apa, tom yum ke ataupun sup eko ke, lepas ni senang. Datang masjid, lepas tu boleh singgah supermarket ke beli apa-apa. Macam tu ke? Saya rasa tak. Saya rasa tuan-tuan datang malam ni sebab memang ini rutin tuan-tuan. Kan? Memang rutin tuan-tuan solat berjamaah. Dan solat 5 waktu berjamaah yang kita tunaikan yang hari-hari ni memang di masjid atau di surau atau di tempat yang menjadi syiar kepada agama kita, bukan sambil-sambil sebab nak singgah kedai apa semua, tak. Sebab tujuan kita memang dalam kepala kita pahala. Semayang kat rumah contohnya dapat 1, semayang kat sini kalau nak kira 27, nak campur dengan benda lain lagi, dengan apa ni, dengan i'tikafnya, kan, sambil-sambil tunggu masuk waktunya dapat pahala lagi. Berapa banyak pahala kita dapat. Maka orang yang bila dia buat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan gaya dan style salafus salih, maka benda yang ada dalam minda dia, dalam kepala dia ialah berapa banyak pahala yang dia boleh collect, yang dia boleh kumpulkan sebagai bekalan untuk dia menemui Allah Azza wa Jalla. Itu keutamaan dia. Maka dia kata, orang yang mengharapkan pahala ni, Imam Ibn Katsir kata, dia ambil ayat tu, falyamal amalan salihah, maka dia melakukan amalan salih. Imam Ibn Katsir bila dia ulas tentang amalan salihah, dia kata apa? Dia kata iaitu amalan yang menepati petunjuk syariat. Maknanya yang syariat cerita bentuk tu macam mana. Kemudian wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah itu dengan benda-benda lain. Maksudnya apa? Imam Ibn Katsir kata iaitu amalan yang ditujukan semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sebab
yang lain selain daripada itu, maka Imam Ibn Kathir kata ini adalah dua syarat paling utama supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mestilah solid kerana Allah taala, dan yang keduanya selari dan sesuai bentuk ibadat itu dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok bagaimana Allah taala janji satu benda kepada orang yang buat cantik ibadat dia. Siapa yang ibadat dia, bentuk ibadat dia memang cantik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak, maka Allah Ta'ala kata wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala lipat gandakan pahala bagi yang aman, bagi apa yang dia kehendaki. Pahala hak satu tu dia tak jadi satu, dia akan jadi 10, dia akan jadi 100. Kalau hak 27, dia tak jadi 27, dia digandakan lagi 270 dan seterusnya. Mana pentingnya ibadat tadi kita buat secantik yang boleh, sebagaimana para salafus salih jaga ibadat dia. Saya suka buat perbandingan yang mudah-mudah untuk orang kita faham, kan? Sebab kadang-kadang bila kita bercakap bab ibadat ni, kadang-kadang kita tak berapa nampak. Walaupun contoh ni bukanlah betul sangat pun, tapi sekadar nak tarik perhatian supaya mudah kita faham. Tuan-tuan, orang yang makan nasi, orang yang makan nasi, kalau dia makan sepinggan, dia kenyang tak? Kenyang. Ikut hukum adat, kenyang lah. Tapi kalau dia nak betul-betul enjoy makan nasi tu, betul-betul dapat manfaat, bukan sahaja sedap, bukan sahaja lazir jiddan, tapi juga dengan berzatnya, vitamin cukupnya, apa semua, nasi dia tadi kena seimbang, betul tak? Yang kata piramid tu, kan? Nasi banyak mana, sayur banyak mana, buah banyak mana, daging merah ke daging putih ke apa semua, dia kena lengkap semua tu, baru kita rasa sedapnya makan nasi dan dia seimbang. Kalau makan nasi saja, bukan kata lapar, tak, kenyang, tapi dia tak berapa sedap, dan dia juga boleh mendedahkan tubuh kita ni kepada macam-macam penyakit pada jangka waktu yang lama, yang panjang. Pasal apa? Zat tak berapa cukup. Kalau sekali makan nasi saja tak apa, kalau hari-hari tubuh kita tak berapa kuat. Dia lagu tu. Semayang ni pun tuan-tuan, puasa, ibadat-ibadat lain pun macam tu juga. Tuan-tuan buat lebih kurang je, ambil hak asas je. Bukan kata tak sah, tapi dia ada masalah selepas daripada tu. Kita tak mau yang tu. Kita nak sebagaimana makan tu, kita nak sedap, nak seimbang, nak cantik hidangan tu apa semua. Tuan-tuan tengok kalau isteri kita dihidang makanan macam mana, kan? Dia potong timun tu, susun cantik je dia timun, betul tak? Ke isteri tuan-tuan susun timun berterabur belaka tu, ada gitu? Nasi lemak pagi-pagi, esok hari Ahad, kan? Tengok pagi Ahad esok macam mana dia susun timun tu. Isteri saya tuan-tuan kat rumah, kalau nasi lemak hari cuti, timun dia susun, apa telur pun dia susun. Padahal kalau masuk dalam perut semua jadi najis belaka, betul tak? Tapi pasal apa susun tu? Pasal isteri nak jaga hati suami dia. Macam gitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Semayang lebih kurang tuan-tuan sah, tapi kita nak bagi dekat Allah. Allah ni bukannya manusia biasa, dia adalah Allah, Tuhan kita, pencipta kita. Maka selayaknya, sehabis cantik ibadat yang kita nak persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. As-Sa'di dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa dia bergantung sangat ibadat ini kepada kekuatan iman kita. Ibadat ni selain daripada hak kita sebut tadi, iman tu, sejauh mana i'tiqad kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat bergantung dengan yang tu. Iman kita betul-betul kejap, maka sangat berkualitilah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Orang yang semayang
sebab dia betul-betul beriman kepada Allah, dia lain dengan orang yang semayang yang iman dia tak berapa kemas. Isteri yang berkhidmat untuk suami dia, hak betul-betul dia sayang, dengan isteri yang berkhidmat untuk suami dia, hak dia sayang separuh, lain. Tuan-tuan, apa ni, jaga anak yang tuan-tuan sayang sangat-sangat dengan anak yang tuan-tuan sayang lebih kurang, lain. Maka tuan-tuan sekalian, As-Sa'di kata ibadat kita tadi dia sangat bergantung tahap iman kita kepada Allah dan bagaimana tahap ikhlas kita ketika kita melakukan sesuatu ibadah. Antara benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha taktabu lahu bi ashri amsalha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Jikalau salah seorang daripada kamu memperindahkan agama Islam dia bagi cantik keislaman dia, maka setiap kebaikan yang dia amalkan itu akan dicatatkan bagi dia 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Dan setiap kejahatan sayyi'ah, setiap kejahatan yang dia buat ditulis satu je dosa kejahatan dia. Mana kalau kita buat dosa 10 kali, baik baru sekali, tiba-tiba hak baik tu Allah Ta'ala ganda 700. Oh, masih selesa lagi nak masuk syurga tu. Kan? Kalau kita buat andaian ikut tu lah. Nak cerita sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Al-Ghafur pada Allah Ta'ala. Buat dosa satu, tulis satu. Buat benda baik satu, dia boleh jadi 10, boleh jadi 700 kali ganda. Sebab dia bergantung kepada tahap kesempurnaan ibadat yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan, yang kita duduk bincang hari-hari semayang ni nak letak kat mana, tangan bersedekap, lepas tu hari-hari duk bincang macam mana niat yang betul, lafaz niat sunat ke tak sunat, hari-hari kita duk bincang bismillah nak jahar ke nak perlahan ke, pasal apa? Jari nak gerak macam mana, pasal apa? Ada orang kata ni kecil sangat ni, tak payah bincang, bincang benda lain. Tapi kenapa kita tuan-tuan prihatin benda-benda hak kecil, yang orang anggap kecil pun kita prihatin, pasal apa? Pasal kita nak pastikan bentuk ibadat kita sangat solid untuk kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana isteri kita tuan-tuan sekalian, walaupun kalau dia letak timun, dia letak telur, lebih kurang pun suami dia makan macam tu juga. Timun dia tak berubah rasa, tuan-tuan susun elok ke tak susun elok ke, timun rasa macam tu. Tetapi pasal apa dia buat bagi cantik? Pasal cinta seorang isteri kepada suami dia menyebabkan dia buat benda hak kecil remeh-temeh pun dia pilih bagi elok. Isteri saya tuan-tuan, isteri tuan-tuan saya tak tahulah, kan? Ni isteri saya lah, kan? Kalau saya makan tuan-tuan, camca, sudu, garpu tu, dia ambil hak paling cantik, hak paling elok. Dia tak ambil sudu garpu biasa, tak. Tuan-tuan ni kira malang ke kira serupa dengan saya? Dia lagu tu pasal apa? Sebab isteri kita sayang sungguh-sungguh, kan? Ada lagu tu. Jadi kita dengan Allah ni tuan-tuan, padahal nak bincang buat apa? Nak baca bismillah kuat ke perlahan ke, apa masalah? Benda kecil je, kan? Benda kecil je. Lepas bagi salam, nak zikir kuat ke nak zikir perlahan ke, benda kecil je. Orang kata, kita kata tak. Walaupun ada orang kata kecil, kita kata kita kalau boleh markah 100 tu, kita nak 100. Kalau markah 100 dengan markah 90, saya nak markah 100, saya tak mau markah 90, walaupun 90 tu A juga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ni kita nak tunjuk kepada, kita nak serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benda besar, lagilah kita beri fokus dan keutamaan.
Dia lagu tu, tuan-tuan. Ibnu Rajab Al-Hambali dia kata apa tentang hadis tadi? Dia kata bahawa pergandaan pahala tadi benda yang pasti berlaku. Dia kata benda yang Allah pasti buat kepada hamba dia, tapi bergantung kepada kualiti ibadah hamba dia. Bukan kata Allah Ta'ala kata saja-saja dak. Benda yang Allah Ta'ala memang dia buat. Bila Allah Ta'ala kata, hak tu dia buat, tuan-tuan sekalian. Dan dia bergantung kepada nilai ibadat kita, ikhlas kita setakat mana dan sebagainya. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, contoh yang para ulama bagi dekat kita, nak suruh kita faham benda ni. Ibadat ni kenapa dia ada gandaan? Kenapa dia ada gandaan? Dan kenapa kita yang nak ikut salafus soleh ni, kita kena tengok fokus kepada amal ibadah yang macam ni. Antaranya dipetik firman Allah Ta'ala, in tubdus sadaqat, jikalau kamu tunjuk, kalau kamu menzahirkan sedekah, dia kata fani'imma hiya, dia kata maka tu baik. Mana kita sedekah ni depan-depan orang ramai kan, macam hari Jumaat kan, tung tu duk lalu, kita pun bubuh. Tuan-tuan biasa tak jeling orang kiri kanan kita? Biasa tak jeling? Tengok RM1, alah kita kan, tengok RM1. Tapi tuan-tuan, ada orang yang saya kenal tuan-tuan, dia bagi derma, dia tak pernah telanjangkan duit dia. Dia tak pernah telanjangkan duit dia. Kita biasa kita telanjangkan duit RM1 orang nampak RM1, duit 10 orang nampak 10 kan. Ada orang ni tuan-tuan, hamba Allah ni, dia sentiasa tutup duit dia dengan envelope. Hari Jumaat orang tak tahu berapa dia bubuh, sebab dia bubuh siap-siap dalam envelope. Dia pasal dia nak jaga hati dia dengan Allah Ta'ala. Saya tak tahu tuan-tuan rasa macam mana kalau semua orang biasa bagi RM1, kita bagi 50. Rasa macam mana? Tu tuan-tuan tahulah kan, tahu sendirilah. Saya pun tahu sendiri, tuan-tuan pun tahu sendiri kan. Konon-konon tak mau bagi orang nampak, tapi buat lambat-lambat jugalah bubuh. Buat sangkut-sangkut lah, tak masuk lah apa semua kan. Ada orang yang saya kenal ni tuan-tuan, dia tak pernah bagi orang nampak berapa dia bubuh, sebab dia masukkan dalam envelope. Tak tahulah kok dia malu duit RM1 kan, ataupun envelope tu kosong, tak tahulah kalau sampai taruh tu. Sampai taruh tu berat lah kan. Tapi nak ceritanya, sepanjang yang keluarga kami kenal dia tuan-tuan, dia memang orang yang sangat jaga ibadat. Yang kami kenal dia, so orang yang sangat jaga ibadat. Jadi bila kita perhati tengok, bila time dia derma, dia bubuh dalam envelope, orang tak tahu. Pasal ni gandaan ni kan. Tuan-tuan bagi 50 dalam keadaan hati tuan-tuan macam mana, dengan 50 yang hati tuan-tuan lebih baik tuan-tuan, gandaan tu lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Pasal ni ayat ni, pasal apa ayat ni kata, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Ta'ala kata, jikalau kamu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada golongan fuqara, orang-orang fakir, nescaya lebih baik. Tuan-tuan bagi kepada orang yang bukan fakir, yang bukan fuqara, orang biasa, dengan tuan-tuan bagi kepada orang yang jauh lebih miskin, pahala dia lebih banyak kepada orang yang lebih miskin. Dia lagu tu. Tuan-tuan bagi sedekah kepada penerima yang tak semayang dengan penerima yang semayang, lain pahala dia. Sama dengan tuan-tuan bagi sedekah, hati tuan-tuan lain dengan hati tuan-tuan lebih baik daripada itu, lain kualiti pahala dia, gandaan tu. Dan ini yang ditekankan oleh para salafus salih tentang pentingnya kita memberi fokus kepada gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beribadah kepada Allah. Lagu tu. Macam malam ni kita dapat 27 kan. Kalau ikut hukum adatnya, kalau ikut hadis Nabi 27, kita dapat 27. Bukan sekadar 27 yang kita nak, gandaan tu. Daripada 27 tu, dia jadi kali 10 atau dia kira kali 700. Tu yang kita nak tahu. Maka kita nak ikut salafus salih, kita kena aim
gandaan hak paling tinggi, gandaan hak 700, bukan gandaan 10. Gandaan 10 hak paling minimum. Itu cara kita beribadah, tuan-tuan. Maka Imam Ibn Kathir kata dalam ayat ini dia ada satu petunjuk. Dia kata satu petunjuk bahawa menyembunyikan sedekah lebih baik daripada kita menzahirkan sedekah. Siapa yang biasa ikut kuliah saya pernah bagi contoh masa saya di England, tuan-tuan sekalian, satu orang sahabat saya, dia duit tak berapa cukup. Jadi kawan-kawan Arab kami ni, kawan-kawan Arab pakat tolong dia. Sebab beasiswa yang kerajaan Thailand, tersebut nama negara pula. Tak apalah. Sebab yang kerajaan bagi tu kepada sahabat saya ni tak cukup. Tak cukup. Jadi sahabat-sahabat daripada Arab ni kaya-kaya kan. Jadi pagi-pagi ke tengah malam kan nanti dia orang bubuh duit dalam 200 pound, 300 pound. 200 pound lebih kurang RM1,000 kita lah. Kan? Bubuh dalam envelope, masukkan dalam peti surat. Ataupun letakkan keperluan makanan harian macam beras ke minyak masak ke. Jadi dia bangun pagi-pagi, dia buka pintu, tengok dah ada makanan depan dia. Kan? Tengok dalam peti surat dah ada duit, orang bagi dia, tapi tak tahu siapa dia. Sampai ke tahap itu punya nak jaga hati supaya pahala tu dapat semaksimum yang mungkin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita macam itulah kita nak kena buat, tuan-tuan. Imam Ibn Kathir kata apa? Sebab apa orang yang menyembunyikan sedekah dia, orang yang menyembunyikan ibadah dia digandakan lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kata sebab orang yang beribadat macam tu lebih jauh daripada kemungkinan untuk mendapat riak. Jauh daripada mendapat riak. Dia kata kecuali apabila kita tengok ada kepentingan untuk kita menzahirkan sedekah, untuk menggalakkan orang lain pakat tolong juga, nampak kita pun tolong, orang lain pun pakat tolong. Itu lain cerita dia. Maka tak semestinya kita sembunyikan sedekah, ada ketikanya kita perlu menzahirkan sedekah. Lihat kepada strategi, lihat kepada tujuan. Baik, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia bagi tahu sebab apa sedekah ni, dia kata dilakukan dengan bersembunyi lebih baik. Sebab apa lebih baik? Imam Ibn Qayyim kata, dia kata bahawa memberi kepada golongan fuqara, jikalau dilakukan dengan cara diam-diam, dengan cara tersembunyi, dia kata ada beberapa faedah, dia kata. Satunya untuk melindungi diri kita daripada dikenali oleh orang. Orang tak tahu kita yang bagi sedekah. Nombor dua, dia kata supaya penerima tu tak malu. Penerima tu tak malu. Kita, tuan-tuan, kalau kita terima bantuan, malu sebenarnya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam akhbar kan, kalau ada orang bagi bantuan kepada golongan yang tidak bernasib baik, biasa dia orang bagi blur muka penerima bantuan. Itu cara yang bagus. Kita jaga maruah fuqara, kita jaga maruah para penerima. Kita ni kadang-kadang kita nak tunjuk gambar dia kan, niat kita pasal mungkin kita ada niat yang baik, tapi ada ketikanya baik kita jaga maruah mereka dengan menutup wajah mereka, supaya orang tak tahu siapa sebenarnya yang tidak bernasib baik itu. Lepas itu dia kata supaya tidak ditempatkan di kalangan orang-orang yang dianggap sebagai rendah martabatnya dalam masyarakat. Kita ni, tuan-tuan, siapa-siapa pun dia kalau boleh dia ni dia anggap sebagai orang mulia. Kita kadang-kadang kalau penceramah sebut nama kita lambat sikit pun kita kecil hati dah kan. Kadang-kadang penceramah tak sebut yang mulia tuan haji apa-apa, orang kecil hati dah nak kena sebut nama tu. Kadang-kadang silap sebut hak ujung, sebut hak depan, hak depan pergi sebut kat belakang. Contohnya tuan pengerusi masjid pergi sebut ujung sekali, kadang-kadang kecil hati dah kan. Ada AJKPIBG, tuan-tuan, tak bubuh tuan haji kat depan nama dia, kecil hati. Mahalnya gelaran tuan haji tu. Orang ni macam-macam kan, orang ni macam-macam. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita jaga benda-benda yang macam ni. Dan supaya
macam-macam lah manfaat yang ada. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, satu contoh lagi adalah Ayyub Al-Ansari. Dia rasa sedih sangat, dia rasa sedih sebab takut kepada Allah Ta'ala sehingga air mata dia keluar. Abu Ayyub Al-Ansari, air mata dia keluar. Bila air mata dia keluar, tuan-tuan, dia nak tutup air mata dia keluar ni, dia pegang hidung dia seolah-olah nampak macam bersin. Kita kadang-kadang kita nak tunjuk kita ni semayang khusyuk, kan? Nak tunjuklah air mata keluar, nak tunjuk kat orang ni air mata keluar ni, oh kira khusyuk semayang lagu tu. Salafus salih, kalau air mata dia keluar bila dia beribadah kepada Allah Ta'ala kerana takut kepada Allah atau kerana khusyuk, tuan-tuan sekalian, air mata dia keluar, dia kalau boleh dia nak sembunyikan air mata keluar, tak mahu orang kata dia ni khusyuk semayang. Oh, dia lagu tu. Dia tak mahu orang kata dia ni terlalu takut kepada Allah. Dia akan buat satu helah supaya orang tak perasan yang dia ni menangis kerana khusyuk, kerana takut, kerana ketakutan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan seumpamanya. Sehingga dia kata bila air mata dia makin banyak turun, dia akan keluar beredar supaya orang tak nampak air mata dia yang keluarnya semakin banyak. Dia lagu tu, tuan-tuan sekalian. Bukannya sifat nak menunjuk-nunjuk. Kita ni bayar zakat, time bayar zakat sikit, cerita kat orang, aku bayar zakat tahun ni. Orang tanya berapa? Ada lah. Oh, tak mahabbak lah. Ada lah. Kan? Yang kita tak sebut tu pasal apa? Pasal sikit, satu. Yang kedua, bila sebut ada lah, nanti orang kata, oh dia ni humble, rendah diri. Sebenarnya banyak dia bagi, padahal sikit. Bila 4-5 tahun lepas tu, dia bayar banyak lepas tu, tak ada orang tanya. Dia kata, oh, tahun ni banyak bayar 10,000 dia kata. Ni kawan saya, tuan-tuan. Kalau dia tengok mampu dia marah kat saya malam ni. Kawan saya, tuan-tuan. Saya cerita kat isteri saya, saya kata kat isteri saya, sahabat kita seorang ni, ya Allah, masa mula-mula buka kedai, mula-mula buka syarikat, masa tu zakat pendapatan, zakat perniagaan sikit. Oh, ada lah, mai ada lah. Oh, bila dah maju, dah besar company apa semua ni, oh cerita, tak ada orang tanya. Sebut tu berapa dia bayar tu. Ni perangai orang ibadat lagu ni, tuan-tuan. Tapi kita tetap doa yang baik lah, kan? Tetap doa yang baik. Tapi jangan buat kerja macam tu. Jangan. Kita bimbang, tuan-tuan. Bimbang takut hilang pahala. Takut tak ada pahala tu. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah kata, bila kita beribadah kepada Allah, ayyuf'ala mithla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fa'al. Dia kata, hendaklah dilakukan sebiji sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi betul-betul macam yang dilakukan oleh Nabi. Kadang-kadang orang kita ni dia terbalik, tuan-tuan. Orang kita ni terbalik. Kalau bab slipper, nak bagi slipper tu sebiji macam slipper Nabi. Bentuk pun nak bagi serupa sebiji. Bentuk lain tak boleh. Salah kalau slipper 4 segi? Pakcik, salah tak? Slipper 4 segi salah tak? Tak salah kan? Mana ada Nabi larang, betul tak? Slipper 4 segi salah tak? Tak salah. Slipper bentuk bulat boleh tak? Boleh, pakailah apa. Tapi pasal apa nak sebiji bentuk selipar Nabi? Sebab kita kata kita sayang dekat Nabi. Betul tak? Lepas tu, dengan serbannya, dengan kain, dengan apa, semua nak sebiji hak macam Nabi. Betul tak? Tak boleh kau pakai t-shirt? Boleh, apa masalah? Boleh tak pakai tracksuit? Boleh. Boleh tak pakai baju Melayu dengan kain plekat? Tak pakai kain kat atas bahu? Boleh. Tapi pasal apa nak sebiji macam Nabi? Pasal apa? Sebab sayang dekat Nabi kan. Sampai kuda Nabi pun cari anak cucu kuda Nabi. Bukan anak cucu Nabi, anak cucu kuda Nabi pun cari.
punya sayang kat Nabi tu. Okey, bagus. Bukan kata tak bagus, bagus sebab sayang kat Nabi. Kan? Semua tu ikut sebiji-sebiji. Tapi pelik dah. Bila datang bab ibadat ni, lain pula cerita dia. Apa salahnya? Dia main ayat-ayat lagu tu. Nabi tak larang. Patutnya yang bab ibadat tu lah yang kamu strict. Yang bab pakaian tu yang kita longgar-longgar sikit. Tapi kita dah terbalik. Yang bab muamalat, bab pakaian, bab hidup keseharian atas dunia ni, kita strict betul-betul. Tapi yang bab ibadat, kita bagi longgar. Sampai longgar tu sampai berterabur habis, tuan-tuan sekalian. Ni orang kata fokus dan keutamaan tu tak berapa nak kena lah. Nak kata salah, kok pergi marah pula. Kan? Kita kata tak berapa nak kena lah. Kan? Tak berapa nak tepat, tuan-tuan sekalian. Jadi Imam Ibn Taymiyah kata mutaba'ah itu, kita ikut Nabi itu dia ada dua, iaitu dengan bentuk bagi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi, dan yang kedua itu adalah niat. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita tengok satu cerita yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Dalam satu hadis diceritakan tentang keutamaan orang yang mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Apa dia keutamaan bila kita dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala? Dengan kepelbagaian, varieties, kepelbagaian amalan-amalan. Amalan ni jangan bagi sama, dia kena macam-macam. Tuan-tuan breakfast pagi-pagi sama tak? Pagi semalam nasi lemak, pagi ni nasi lemak, esok pun nasi lemak, lusa pun nasi lemak, tulat pun nasi lemak. Tak kan? Kau macam tu kan? Makan tengah hari, semalam laksa Kuala Perlis, hari ni pun laksa Kuala Perlis, esok pun laksa Kuala Perlis, tulat pun laksa Kuala Perlis. Lagu tu kah? Tak. Nikmat hidup ni kalau kita pelbagaikan. Betul tak? Semalam roti canai terbang. Contohnya lah. Kan? Hari ni pula apa dia? Mi goreng. Kan? Dengan telur mata kerbau. Esok pula nasi lemak. Kita ada kepelbagaian. Dan tuan-tuan tengok orang yang sihat ialah orang yang makan dia ada varieties, kepelbagaian. Ibadat tuan-tuan sekalian, ni hadis yang kita nak cerita ni tuan-tuan. Dia nak cerita keutamaan orang yang mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, dan amalan dia mempunyai varieties, kepelbagaian, macam-macam jenis amalan dia. Baik, kita tengok orang ni tuan-tuan. Dalam hadis ni dia cerita dipanggil dia masuk syurga ni daripada pelbagai pintu syurga. Katalah macam masjid kita ni ada, kita kata ada 8 pintu kan. Nak masuk masjid, satu pintu je buka. Ataupun 8 pintu buka, semua bakal panggil, masuk kau ni, masuk kau ni. Nak hak mana satu? Lagu tu lah. Kan? Dia macam tu, tuan-tuan. Baik. Lalu, Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang orang yang dipanggil daripada pintu sesuai dengan ibadat yang dia duduk rajin buat tu. Sebab setiap pintu ni dia ada amalan dia bergantung pada amalan. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi. Apa yang Abu Bakar tanya kepada Nabi, tuan-tuan? Dia kata, fahal yud'a ahadum min tilkal abwabi kulliha? Abu Bakar tanya dekat Nabi, apakah seseorang tu dipanggil daripada setiap pintu tu? Maka Nabi pun jawab, "Naam wa arju an takuna minhum." Ya, dan aku berharap engkau termasuk di kalangan mereka, wahai Abu Bakar. Nak ceritanya tuan-tuan, kita ni kalau boleh buat amalan ni, hak mana semua amalan tu kita buat rajin bagi elok belaka. Jangan duk rajin satu je. Buat semua benda. Kan? Semayang bagi cantik bagi elok, bila time puasa buat bagi cantik bagi elok, bila time haji buat bagi cantik bagi elok. Saya duk baca Facebook Dr. Abdul Basit kan, Dr. Abdul Basit tu kan, Abu Anas.
Kan dia duk bawa apa ni, orang pergi haji kan. Dia duk cerita ada orang pergi package VVIP tapi haji dia tidak VVIP. Ni masalah. Patutnya package VIP ataupun package VVIP hak paling mahal lah, tak kira lah 100,000 ke berapa kan. Maka ibadat dia pun VIP jugalah sepatutnya. Baru ni tuan-tuan, adik saya pergi haji, dia duk cerita ada orang dalam package VIP ni, kan kita nak keluar dari Mekah kan, nak pergi Madinah kan, ataupun nak balik, tak kira lah, nak keluar daripada Mekah, nak tinggalkan Mekah, kita buat tawaf wida', tawaf perpisahan kan. Tawaf nak tinggalkan Mekah, tawaf perpisahan. Biasa yang tuan-tuan duk buat, yang saya duk buat, yang semua orang duk buat, kita dah habis semua benda, nak tinggal bilik kita tu, nak tinggalkan hotel kita tu, kita pergilah tawaf, betul tak? Bukan lama pun, setengah jam, 40 minit, tengoklah orang ramai tak ramai. Yang geng VIP ni tuan-tuan sekalian, ada satu jenis, dia buat semalam lagi. Dia buat semalam lagi, lepas main isyak dia buat, lepas tu dia balik makan kat hotel, lepas tu tidur, pagi esok baru dia keluar daripada hotel. Punya VIP tu, punya tak mau susah. Padahal dia punya hotel tu, orang kata kalau berguling pun sampai kat masjid, berguling pun boleh sampai kat masjid, punya dekat tu. Tapi dia punya manasikul hajj, ibadat haji tu, kalau zahirnya, hakikat kita tak tahu, itu antara dia dengan Allah Ta'ala, tapi hak mata kita tengok tak ada kualiti tuan-tuan, tak ada kualiti. Lepas tu adik saya cerita, tu satu jenis, dia kata ni buat yang mahal ni, 100,000 ni tuan-tuan. Hak satu lagi jenis, dia buat tawaf wida' secara ansuran. Tahu tak ansuran? Kita nak katalah nak pergi ke Jeddah ke ataupun Madinah esok kan, pagi esok, malam ni kita pusing dulu tawaf wida' tu 6 kali dulu, 6 kali. Hak sekali tu tangguh esok. Dia punya VVIP tu sampai taretu tuan-tuan. Saya kata kat adik saya, kalau macam tu baiklah haji orang muassasah, hak bayar 9,000 daripada hak bayar 100,000 kan. Sampai tak mau susah sampai tahap tu. Batu pun orang tolong kutip, tuan-tuan. Batu siapa kutip? Kau orang kutip juga. Ni orang kaya Melaka ni kan. Semua benda tu kita buat sampai tahap tu tuan-tuan. Harap-harap Allah Ta'ala terimalah ibadat dia orang. Tapi kalau mata hak zahir, hak tengok ni tuan-tuan, tak tahulah kita nak komen kan. Jadi kita buat ibadat ni tuan-tuan, kalau Nabi kutip, kita kutip. Nabi buat 7 kali serentak, kita buat 7 kali serentak kan. Buat betul-betul sebagaimana yang Nabi buat. Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, Nabi larang kita daripada bertakalluf dalam ibadah. Tuan-tuan buat ibadat, jangan bertakalluf, jangan paksa diri buat benda hak berat-berat, jangan. Ibadat salafus soleh, dia tak paksa buat benda hak pelik-pelik melampau-lampau, jangan. Pasal apa? Sebab Nabi larang orang yang puasa setahun penuh, hari-hari dia puasa, jangan. Puasa hak afdal, puasa Nabi Daud selang sari, puasa straight tu jangan. Sampai tak mau kahwin, jangan. Sampai nak tinggal makan minum, jangan. Sampai tak tidur, jangan. Tidur ni tanyalah doktor pakar, tanyalah pakar perubatan, berapa jam minimum satu hari. Kalau doktor kata pak cik kena tidur minimum 6 jam sehari, pastikan tuan-tuan tidur cukup 6 jam sehari. Kalau doktor kata pak cik jangan tidur lewat daripada pukul 11, tuan-tuan pastikan tidur awal, pasal kita tak mau dapat penyakit. Nabi kata inna din yusrun, Nabi kata sesungguhnya agama ini mudah. Nabi kata wala yushaddad din
ahadun illa ghalabah, dan tidak ada orang yang bersikap keras dengan din, dengan agama, kecuali dia akan kalah. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, Nabi pesan dekat kita, bila kita buat ibadat, kita kena jaga semua. Jangan tumpu satu benda, tapi jaga semua. Antaranya Nabi sebut, fa inna li jasadika alaika haqqa wa inna li ainika alaika haqqa wa inna li zawjika alaika haqqa wa inna li zawrika alaika haqqa. Nabi kata, maka sesungguhnya bagi jasad ada hak dia atas kamu, bagi mata kamu ada hak atas kamu, bagi isteri kamu ada hak atas kamu, dan bagi tetamu kamu ada hak atas kamu. Saya jumpa satu orang perempuan, eye bag. Tahu eye bag ni, kat bawah mata ni kan, eye bag, tahu eye bag? Dia ni, perempuan ni asal-asalnya cantik tuan-tuan. Perempuan ni asal-asalnya cantik, putihnya, cantiknya, bukanlah cantik mana sangat, tapi bagi kita orang Melayu kira cantik lah kan, rupa paras pun sempurna, tapi hidup dalam keadaan terseksa, tidur tak cukup, pelbagai penyeksaan yang berlaku, sampai eye bag ni teruk kita tengok kan. Tuan-tuan perhatilah, kalau orang tak cukup tidur, macam saya pun tak berapa cukup tidur, tapi tahan lagi kan. Ada orang tuan-tuan, dia tu memang cantik, tak ada eye bag, tapi dengan penyiksaan yang berlaku kepada dia, penderaan yang berlaku kepada dia, kita boleh nampak muka ni dengan kedutan, dengan suramnya wajah kan, tak nampak kegembiraan dalam kehidupan dia, sedih memanjang. Maka orang macam ni tidak beruntungnya kehidupan dia. Jadi Nabi ajarkan kepada kita, engkau nak buat ibadat, buatlah, tapi jangan engkau lupa hak engkau atas benda lain. Hak benda-benda lain ke atas engkau. Bini kita macam mana, suami macam mana, anak-anak macam mana, jangan sebab nak pentingkan ibadat sampai tanggungjawab yang lain kau tak peduli. Jangan. Tuan-tuan sekalian. Baik. Lepas itu, salafus salih fokus dia lebih utama kepada ibadat yang wajib. Hak sunat nombor 2. Ada lagu tu. Jangan hak sunat nombor 1. Jangan hak sunat nombor 1. Hak nombor 1 hak wajib. Hak sunat nombor 2. Jangan terbalik. Baik. Sebab apa? Sebab salafus salih mengatakan bahawa ibadat wajib lebih dijintai, lebih disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada ibadat sunat. Nama pun wajib, mana wajib mestilah Allah Ta'ala lebih suka kepada hak wajib daripada hak sunat. Abu Hurairah, tuan-tuan sekalian, dia bawa kepada kita satu hadis, disebut dinakalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, dia kata, Inna Allah qala man adali waliya faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh. Sesungguhnya Allah berfirman, Allah berkata, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengobarkan peperangan dengannya, dan tidaklah ada seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku, bertakarrub kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan ke atasnya. Mana hadis ni terang-terang kata amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah amalan fardu, amalan wajib. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mampu buat qiyamul lail pun tak apalah, yang tu nombor 2. Tak mampu qiyamul lail pun tak apalah, itu nombor 2. Tuan-tuan tak mampu puasa sunat Isnin Khamis ke apa ke, puasa sunat hari Arafah ke, tak apalah, itu nombor 2. Hak penting, hak nombor 1 yang kita kena utamakan, semayang 5 waktu. Hak tu dulu mula-mula sekali. Hak ba'diyah ke, qabliyah ke, apa ke, witir ke, hak tu letak tepi dulu. Hak nombor 1, fokus kepada semayang 5 waktu. Hak ni dulu mula-mula sekali. Sama juga puasa. Tumpukan puasa hak wajib dulu. Bagi cantik hak wajib tu.
Hak sunat tu nombor 2, kemudian hak wajib dulu. Sama juga dengan selawat. Pentingkan selawat hak wajib dulu. Selawat hak sunat tu nombor 2. Kan? Selawat wajib hak mana? Ni ustaz ada ke selawat hak wajib? Kita tanya lagu tu pula berat lah tuan-tuan. Kan? Tanya, alamak. Dia main alamak. Mana satu selawat hak wajib? Hak mana lagi? Hak dalam semayang tu lah. Kan? Hak dalam semayang kan kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Bagi cantik, bagi elok. Kan? Dengan hak sunat dia, hak lepas tu apa semua tak apalah. Tapi hak wajib tu bagi cantik dulu. Baca elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut bagi cantik, bagi kemas, bagi solid. Faham betul-betul makna dia. Hayati betul-betul. Hayati sungguh-sungguh. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengurniakan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Siapa dia ahli keluarganya? Oh, ini ulama bincang panjang lebar. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Nawawi kata ali Muhammad itu siapa dia? Nombor 1 ahli keluarga dia, nombor 2 sahabat-sahabat dia, dan nombor 3 umat dia yang mengikuti sunnahnya sehingga ke hari kiamat. Maknanya kalau kita ikut definisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita malam ni pun tuan-tuan adalah Ali Muhammad, yang semua orang duk baca Ali Muhammad tu. Yang penting kita kena rajin, pastikan ibadah kita tu memang betul-betul ikut apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni. Jadi tuan-tuan janganlah kata Allah kita ni tiap hari bila selawat, duk selawat untuk Nabi dengan keluarga dia je. Jangan kata gitu. Sebab Imam Nawawi kata keluarga Nabi tu termasuklah bukan sahaja keluarga darah daging dia, bukan sahaja sahabat-sahabat Nabi, tapi kita ni yang duk sungguh-sungguh nak ikut Nabi ni pun termasuk di kalangan keluarga Nabi. Itu penting tuan-tuan. Cara kita beragama bagi 100%, 90% pun tak mau, kita nak 100% dalam bentuk yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar kata apa bila dia nakalkan hadis ni? Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, dapatlah kita buat kesimpulan, dia kata conclusionnya adalah ibadah yang paling Allah Ta'ala suka adalah ibadah hak wajib. Ni datang tarikat mana entah, dia kata mai masuk tarikat aku ni, ada tok guru nak ajar ni satu zikir pahala dia boleh lebih daripada semayang hidup. Dia pergi ajar lagu tu. Tapi hang kena mai, dia kata lepas pukul 12 tengah malam dah tu. Orang lain tak boleh. Hang tak boleh cerita ke orang. Kalau hang cerita ke orang, dia punya fadilat, khasiat dia boleh hilang. Lagu tu tuan-tuan. Ni hak jenis macam ni banyaklah auta dia. Ni banyak auta. Tuan-tuan tak payah mengajilah hak jenis lagu tu. Kan? Tak payah. Pasal apa tak payah? Walaupun tuan-tuan rasa nak pergi ni, mesti eksklusif kan? Dia eksklusif ni semua orang nak. Benda hak sikit kan? Benda hak orang ramai tak boleh masuk ni kita nak sangat. Benda rahsia ni nak. Kita tuan-tuan kalau orang kata aku nak cerita satu benda tapi hang tak boleh cerita ke orang, tu nak dengar sangat tu. Tu nak dengar sangat. Benda hak tak boleh cerita ke orang, tu nak dengar sangat. Tapi tuan-tuan, agama ni dia bukan lagu tu. Agama ni kalau dia ajar agama tengah malam, jauh daripada orang, tak, kita berdua je, itu bukan agama. Itu bukan agama. Agama yang betul, kalau bab ibadat hak paling Allah Ta'ala suka, hak ni Ibnu Hajar kata ni, kesimpulan daripada hadis itu ialah ibadat hak wajib. Kita kata lagu tu tak pelik kita lagu tu.
Kita nak pelik je. Dah, tak payah hak pelik. Kita jaga betul-betul hak wajib, tuan-tuan sekalian. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah pesan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengan Umar ni, tuan-tuan, kalau kita buat compare and contrast, kita buat perbandingan. Saya dalam kuliah perbezaan antara wali Allah dan wali syaitan, yang ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah, saya ada ulas benda ni. Abu Bakar dengan Umar ni, tuan-tuan, dua sahabat Nabi yang paling kanan, yang paling senior, kan? Tapi antara dua ni, siapa yang lebih kanan? Siapa yang lebih utama? Abu Bakar, kan? Abu Bakar yang lebih utama daripada Umar. Yang ni ulama sepakat antara Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar lebih utama daripada Umar Al-Khattab. Umar pun memang utama juga, bukan tak utama, tapi antara dua ni nak banding, Abu Bakar lebih utama. Tapi Imam Ibn Taymiyah kata, tuan-tuan, dari segi karamah, Umar lebih banyak, jauh lebih banyak karamah daripada Abu Bakar Siddiq. Apa maksud Ibn Taymiyah? Apa tujuan Imam Ibn Taymiyah cerita benda ni? Dia nak bagi tahu kat kita, banyaknya karamah bukan menjadi petunjuk keutamaan seseorang. Benda yang pelik yang berlaku kepada seseorang itu bukan petunjuk orang tu lebih hampir kepada Allah. Tak. Malah kadang-kadang hak kita takut dia bukan karamah, tapi dia istidraj. Itu yang kita takut, kan? SB, tuan-tuan, saya sembang dengan satu polis SB, cawangan khas. Masa tu di Pulau Pinang ada satu ajaran sesat. Ada ajaran sesat. Jadi kaki tangan mufti masuk dalam ajaran sesat, SB pun masuk dalam ajaran sesat sebab nak kumpul maklumat. Kan, kita nak kumpul maklumat sebab kita nak ambil tindakan, nak kumpul bukti, nak ambil tindakan. Saya tanya polis. Saya kata saya heran macam mana orang tu dia hanya driver ambulans je. Dia hanya driver ambulans. Masuk universiti pun tidak, masuk pondok pun tidak, sekolah agama pun tak. Kan? Tapi macam mana lepas tu boleh jadi wali? Hak ni yang kita nak tahu ni. Kan? Kok lah ada benda yang kita boleh belajar, kan? Kita pun nak belajar, nak juga jadi wali ni. Orang daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan, datang daripada Kuala Lumpur pergi mengaji dengan dia. Saya lawyer macam saya ni pun ada 3 ijazah, tuan-tuan. Tak ada orang daripada Kuala Lumpur datang Pulau Pinang mengaji dengan saya, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tapi dia tu driver ambulans je, orang daripada Kuala Lumpur main mengaji dengan dia. Polis tu kata apa? Polis tu kata ni daripada dia punya observation, dia punya pemerhatian dia. Dia kata yang menyebabkan orang boleh kita kata tertarik, kagum dengan ajaran sesat ni sebab dia ada istidraj. Saya tanya macam mana? Dia kata orang yang jumpa hamba Allah ni, orang ni dah ada macam-macam masalah dah. Dia jumpa doktor pun tak boleh selesai, jumpa dengan macam-macam pakar dah dalam ilmu moden, tak boleh selesai. Tuan-tuan tengok kerja Allah Ta'ala, bila dia sesatkan orang, dia boleh sesatkan orang, tuan-tuan. Jumpa doktor tak boleh selesai, jumpa macam-macam pakar tak boleh selesai. Akhir sekali jumpa dengan kawan ni, tak payah jumpa 2 kali, jumpa sekali ya, tuan-tuan. Jumpa sekali, sembuh. Bila sembuh, daripada situ orang ni dia akan menyesatkan kawan tu. Ni bahayanya kita, tuan-tuan, bila kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit ke, dengan masalah rumah tangga ke, masalah anak-anak ke, masalah kesihatan ke, tuan-tuan kena jaga iman kita, jaga agama betul-betul, sebab itu salah satu daripada ujian Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba,
kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah. Hebat ujian tu macam mana sekalipun, pastikan iman kita tetap utuh, malah lebih baik daripada sebelum itu. Itu yang patut kita buat, tuan-tuan sekalian. Jadi Abu Bakar dengan Umar itu, balik pada cerita kita ni, Abu Bakar ni walaupun karamah dia tidak sebanyak karamah Umar Al-Khattab, tapi dia lebih utama daripada Umar Al-Khattab. Dia pesan dekat Umar, dia kata wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal faridah. Abu Bakar kata ke Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadat sunat. Ibadat sunat ni Allah Ta'ala tak akan terima kecuali apabila ibadat wajib telah ditunaikan. Maksudnya ibadat hak wajib kena selesai ibadat wajib, baru kita ambil tahu pasal ibadat sunat. Jangan duk jadi terbalik. Imam Ibn Taymiyah kata, wajib bertakarrub kepada Allah. Siapa-siapa nak dekatkan diri kepada Allah, dia wajib bertakarrub dengan amalan hak wajib, bukan amalan sunat. Dia nak jadi diri dia mulia di sisi Allah Ta'ala, wajib dia muliakan diri dia di sisi Allah dengan amalan wajib, bukan dengan amalan sunat. Ni cara ibadat, tuan-tuan. Sebab tu orang yang beribadat mengikut Quran dan hadis, dia takkan menyeleweng. Yang jadi menyeleweng ni, duk ikut tarikat yang tidak berpandu kepada Quran dan hadis. Yang ni bahaya, tuan-tuan. Dia jadi tunggang terbalik, jadi mabuk semacam, tuan-tuan sekalian. Yang tu yang kita tengok tu kan, kita boleh tengoklah dalam YouTube, benda pelik-pelik dia buat, benda yang pelik-pelik. Lalu Imam Ibn Hajar dia menakalkan daripada salafus salih, dia kata man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zurun wa man syaghalahun naflu anil farid anil fardin fahuwa maghrur. Dia kata sesiapa yang disibukkan dengan benda wajib sehingga dia lupa buat benda sunat. Siapa-siapa yang sibuk dengan benda wajib sampai tahap dia lupa nak buat benda sunat, Ibnu Hajar kata apa? Maka dia dimaafkan. Siapa sibuk buat benda wajib sampai dia terlupa nak buat benda sunat, dimaafkan. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. No problem. No worries. Tapi siapa-siapa yang sibuk dengan benda sunat, dengar ni, siapa-siapa yang sibuk dengan benda sunat sehingga benda wajib dia terbengkalai, dia tak buat, maka dia adalah orang yang tertipu. Ibnu Hajar kata macam tu. Benda wajib ni bukannya susah pun, tuan-tuan. Hak kita duk buat hari-hari ya. Semayang wajib, puasa wajib kan, buat baik pada mak ayah, mak suruh apa kita buat, ayah suruh apa kita buat, bagi nafkah kepada anak kita, kepada isteri kan, kita layan anak isteri dengan baik, itu hak benda hak wajib. Hak benda sunat ni kemudian tak apa. Ni cara yang kita kata cara salafus salih. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita buat satu-satu amalan salih itu, hendaklah amalan itu berterusan. Yang kita kata istiqamah dengan satu-satu amalan berterusan, walaupun sikit, berterusan. Dalam Sahih Imam Muslim ada satu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni kita biasa baca, tak apalah saya baca, tuan-tuan sekalian. Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berterusan dikerjakan walaupun dia sikit. Tapi yang penting dia berterusan, dan itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dia buat satu-satu amalan, dia buat secara continuously, secara berterusan, tak putus-putus. Buat yang penting sikit pun tak apa, tapi berterusan. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, cara kita beribadat, Nabi pesan, ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, kerjakanlah amalan hak kamu sanggup, hak kamu mampu. Jangan buat benda di luar kemampuan. Ada satu surau, tuan-tuan, dekat Kelantan, tak mau sebutlah kat mana kan, dekat Kelantan ada satu surau. Surau ni tu imam dia tu ustaz tu imam dia, biasalah kan.
Asal-asal tuan-tuan, ramai orang pergi surau tu. Asal-asalnya ramai orang pergi. Tapi akhirnya tak ada orang. Tak ada orang. Tinggal dia dengan anak beranak dia 2-3 orang je pergi surau tu. Pasal apa? Pasalnya satu je. Bukan banyak pun. Sebabnya satu je. Dia sujud lama sangat. Dia sujud lama sangat. Sampai hamba Allah ni cerita kat saya tuan-tuan. Dia kata, dia punya lama sujud tu, kita berasa darah habis turun kat kepala. Sujud tu, tuan-tuan pernah tak sujud sampai darah habis turun kat kepala? Pernah tak rasa gitu? Tak pernah kan? Tu pun lama sikit je, bukan lama banyak pun, tu berasa berat dah kepala kan? Ni dia kata, punya lama tu kita tak tahu, tu imam ni mati ke apa? Kan? Nak angkat kepala, takut dia tak angkat lagi. Dia mesti buat salah, saya buat salah. Bila dengar je Allahu Akbar, dia bangkit daripada sujud tuan-tuan. Dia kata kita bangkit, gelap, tengok dunia gelap, tak nampak apa benda. Punya lama dia sujud. Jangan. Yalah, lama tu bagus. Ni. Ada berhenti apa? Apa mic pun tak larat dah ni. Ke ada tertekan apa? Ni. Bateri habis kot. Okeylah tuan-tuan, ni kelas lah apa ni, saya pun faham lah. Saya faham ni. Tuan-tuan dah set dah ni dekat sini. Okey, last. Okey, akhir sekali tuan-tuan, saya nak petik apa yang Imam Al-Qurtubi sebut. Dia kata sebab apa penting kita buat amalan ni sikit tapi berterusan, daripada buat yang berat-berat, yang teruk tapi sekali tu je. Pasal apa? Dia kata, Al-Qurtubi kata tuan-tuan, sebabnya dia kata amalan hak ringan, amalan hak kecil-kecil, sikit-sikit ni dia kata sebabnya boleh dibuat secara berterusan. Benda hak ringan dia kata, hak kecil ni dia boleh buat secara berterusan. Patut hati kita pun seronok, kita tak rasa berat sangat untuk buat benda tu, dia kata. Sehingga menyebabkan Qurtubi kata pahala tu semakin banyak dengan sebab pengulangan. Pahala makin banyak dengan sebab pengulangan dan sebab concentration kita kepada ibadat tadi, berbanding dengan ibadat yang kita buat dalam keadaan kita tak larat. Bila tuan-tuan buat benda yang teruk-teruk, tuan-tuan pun nak buat lebih kurang je kan, tuan-tuan nak buat lebih kurang. Dia menyebabkan hati kita tidak bersama dengan ibadat kita. Itu Al-Qurtubi kata, pasal apa? Hak sikit buat berulang berterusan ni lebih baik daripada buat yang besar-besar tetapi sekali-sekala. Dia kata sebab dia kata pengulangan tadi pahala dia lain. Lepas tu pula kerana hati kita sentiasa bersama, dia berada dengan ibadat kita. Kita bukan kata buat sambil nak cepat perhabis dan sebagainya. Baik, kemudian dia kata, Imam Nawawi kata, ni Imam Nawawi pula, Imam Nawawi kata amalan yang sikit tu dia kata lebih baik daripada amalan yang banyak tapi putus tengah jalan. Dia kata sebab apa? Dia kata ketaatan itu kepada Allah kita kena berterusan. Imam Nawawi kata kena berterusan, dia tak boleh putus-putus, dia kena berterusan. Jangan buat sikit-sikit lepas tu berhenti, jangan. Dia kata baik berterusan, walaupun sikit tak apa. Tuan-tuan set satu ibadah yang mudah, yang ringkas, yang senang tuan-tuan nak ulang. Dia kata macam zikir ke apa ke, dia kata maka dengan sebab itu pahala kita digandakan. Imam Ibn Jauzi kata orang yang meninggalkan amalan selepas dia buat amalan itu, dia ni susah nak ulang balik amalan berkenaan. Bila dia tinggal satu-satu amalan, dia tinggal amalan itu, dia mudah untuk dicela. Dia sebab bila dia tinggal tu dia nak ulang balik lambat. Lambat. Berbanding dengan orang yang buat amal ibadah yang kecil-kecil, yang mudah untuk dia ulang. Itu keutamaan dia tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, marilah kita sama-sama perbanyakkan ilmu kita tentang ibadah, supaya ibadah yang kita buat itu kita mendapat lebih banyak pahala, lebih banyak keutamaan,
lebih menepati apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih. Dia mengutamakan amalan yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai berbanding amal ibadah yang hanya untuk diri kita. Sebab tu tuan-tuan kena fikir apa dia amalan yang tuan-tuan boleh sebarkan kepada orang ramai. Termasuklah tuan-tuan kita dakwah kepada orang ramai supaya orang ramai ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya orang ramai tinggalkan benda-benda khurafat, tinggalkan benda-benda yang karut marut. Itu lebih utama daripada ibadah yang untuk kita seorang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita dapat banyak manfaat mendapat pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita ditempatkan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.